Saudara-saudara yang saya amat hormati, ini adalah satu berita yang saya terima, satu tulisan daripada Syabudin Husin ataupun syabudin.com. Saya amat meminati tulisan ini. 4 soalan untuk Anwar. Adakah saudara-saudara, sebelum kita teruskan, menurut Anda, mampukah Anwar Ibrahim bertahan sehingga habis penggal? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mampukah Anwar untuk meneruskan kemenangan ataupun meneruskan kerajaan perpaduan ini sehingga PRU 16, PRU 17 dan seterusnya? Saudara-saudara, satu tulisan daripada Syabudin, 4 soalan untuk Anwar. Timbul beberapa persoalan bila PM tiba-tiba menyifatkan beberapa kes pendakwaan berprofil tinggi yang dilakukan ketika era Tun Mahathir selepas PRU 2018 dilakukan secara tergesa-gesa serta dicemari oleh racun dan permusuhan. Anda juga perlu tahu pada masa itu, pendakwaan dilakukan dengan tergesa-gesa dengan racun permusuhan dan dendam politik oleh pihak yang berkuasa ketika itu, sehingga banyak pendakwaan ada kelemahan. Demikian antara lain apa yang disebut Anwar. Beliau berkata demikian sebagai mengulas keputusan mahkamah membebaskan Rosmah daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri. Jabatan Peguam Negara bagaimanapun telah memfailkan rayuan atas keputusan tersebut. Soalan pertama, kenapa baru sekarang Anwar membangkitkan perkara tersebut? Sewaktu menunggu peralihan kuasa daripada Tun Mahathir sebelum 2020 yang lalu menyebabkan beliau tidak membangkitkannya. Ia mungkin boleh difahami atas keakuran kepada real politik. Tetapi mengapa sewaktu Muhyiddin dan Ismail Sabri jadi PM pun Anwar berdiam? Bukankah waktu itu Anwar ialah ketua pembangkang yang sentiasa mempamerkan dirinya sebagai pejuang keadilan? Mengapa hanya setelah 2 tahun memegang jawatan PM baru hendak bercakap kononnya ada pendakwaan pada 2018 dulu, dicemari racun permusuhan serta dendam politik? Soalan kedua, bolehkah Anwar sebut secara jelas dan terang kes yang manakah yang beliau maksudkan dibawa ke mahkamah dan dicemari racun permusuhan serta dendam politik itu? Barangkali pihak polis, SPRM dan Jabatan Peguam Negara pun ingin tahu juga kes mana yang dimaksudkan Anwar. Soalan ketiga, sebagai pemimpin yang selalu bercakap soal keadilan, tidak bolehkah beliau selaku PM memastikan kes-kes yang dikesannya dicemari racun permusuhan dan dendam politik agar segera ditarik balik, kerana jika diteruskan, ia dengan sendirinya bermakna meneruskan penganiayaan. Soalan keempat, setelah Anwar berjaya menjadi PM sejak November 2022, banyak juga penyiasatan dan pendakwaan berprofil tinggi dilakukan, antaranya terhadap Tun Daim Zainuddin dan istrinya, 2 anak Tun Mahathir Muhammad yaitu Mirzan dan Mokzani, Muhyiddin Yassin, Hamzah dan lain-lain. Adakah semua penyiasatan dan pendakwaan itu dilakukan dengan penuh suci hati dan bebas daripada dicemari racun permusuhan serta dendam politik? Bolehkah Anwar menjawab 4 soalan di atas dengan penuh kejujuran? Nah, saudara-saudara, mungkinkah ini sedikit sebanyak membolehkan Anwar Ibrahim ditumbangkan, atau sebenarnya ini menjadi satu kekuatan PM untuk terus menang pada PRU akan datang? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini rakyat Sabah, negeri di bawah Bayu, digemparkan dengan pelantikan
TYT Baharus Sabah, Musa aman. Tahniah diucapkan. Rakyat Sabah telah terima berita tergempar ini dengan lantikan TYT yang baru. Jadi ada yang bertanya, adakah lantikan ini atas kuasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Ketua Menteri Sabah? Nah, saudara-saudara, satu tulisan daripada Syabudin bertarik 21 Desember. Anwar sepatutnya nasihatkan Haji calonkan nama lain selain Musa Aman. Adakah dengan ini pelantikan Musa Aman sebagai TYT ini adalah satu pelantikan yang tidak adil, karena Anwar sepatutnya nasihatkan Ketua Menteri Sabah untuk mencalonkan nama lain selain Musa Aman. Berbeza dengan kenyataan juru cakap Kerajaan Perpaduan, Fahmi Fadzil, yang mengatakan cadangan nama calon yang di Pertuan Negeri Sabah adalah hak Ketua Menteri menentukannya dan tidak melibatkan PM. Tetapi penjelasan Anwar jelas menunjukkan perkara sebaliknya. Anwar dipetik sebagai berkata, beliau telah menasihati yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, mengenai beberapa nama lain untuk dipertimbangkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah yang baru. Maksudnya, Anwar telah menasihati yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, mengenai beberapa nama lain untuk dipertimbangkan. 1,5 tahun berlalu, Ketua Menteri tiba-tiba mencadangkan satu nama. Saya tanya dia, ada nama lain tak? Sudah tentu ada 2 atau 3 nama. Bila surat sampai, hanya 1 nama. Tapi bolehkah saya menasihati Agung? Bolehkah kita pertimbangkan nama lain dengan kelulusan negeri? Sudah tentu boleh. Adakah saya buat begitu? Saya buat, katanya. Dalam kenyataan ini, beberapa fakta yang disebut Anwar ialah beliau telah menasihati Agung berkenaan beberapa nama lain untuk dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah. Ketua Menteri Haji Jinor mengakui ada beberapa nama lain selain Tun Musa Aman yang boleh dicalonkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah. Haji akhirnya hanya menyerahkan 1 nama. Anwar mengesahkan beliau sebagai PM boleh menasihati Agung. Nama calon selain Tun Musa boleh dicalonkan dengan kelulusan Kerajaan Negeri Sabah. Berdasarkan kenyataan Anwar, bermakna yang disebut Fahmi sebelum ini terbatal dengan sendirinya. Fahmi sebagai Menteri Komunikasi seolah-olah menyebarkan berita palsu kepada rakyat. Sebagaimana disebut Anwar, PM boleh dan ada kuasa untuk campur tangan dalam pelantikan yang di Pertuan Negeri Sabah. Berbeza dengan kenyataan Fahmi bahwa PM tiada kuasa untuk campur tangan. Lagi pula, parti yang memerintah Sabah sekarang adalah GRS plus PH setelah cubaan menggulingkan Haji melibatkan kerjasama UMNO dan Warisan pada 2020 menemui kegagalan. Dengan kedudukan PH ada bersama dalam Kerajaan Negeri Sabah dan PH sebelum ini mengecam pembebasan Tun Musa Aman daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Tindakan Anwar membiarkan Tun Musa dicalonkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah adalah sesuatu yang memalukan gabungan itu sendiri. Ini bukan soal Agung yang memperkenankan pelantikan itu, tetapi mengapa nama selain Tun Musa tidak dicalonkan. Jadi saudara-saudara, jika Anwar mengatakan ada beberapa nama lain boleh dipertimbangkan dan nama selain Tun Musa itu boleh dicalonkan dengan persetujuan Kerajaan Negeri Sabah, mengapa Anwar tidak mengusahakan perkara itu? Kenapa beliau tidak memujuk, menasihati atau memberi arahan kepada Haji sebagai PM agar tidak mencalonkan nama Tun Musa? Mengapa Anwar membiarkan Haji hanya mencalonkan 1 nama saja, yaitu Tun Musa, dan selepas itu baru beliau mahu menasihati Agung? Anwar dalam hal ini
tidak sepatutnya berlindung di sebalik nama Agong, sedangkan beliau boleh memainkan peranannya. Bukankah menasihati atau memujuk Haji Ji lebih mudah lantaran PH adalah sebahagian kerajaan negeri Sabah? Soal Syabuddin. Nah, pada akhirnya, mungkinkah ada calon TYT yang lain yang tidak dihantar di dalam surat tersebut? Mungkin Joseph Pairing Kitingan, mungkin juga Pandekar Amin Mulia. Nah, Anda rasa siapa yang layak sebenarnya jadi TYT? Apa komen Anda?